والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم Malam ni kita nota baik nota 9. Sila baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Orang-orang yang bodoh dari kalangan orang ramai akan berkata, apakah sebab yang memalingkan mereka, yakni umat Islam, dari kiblat, yakni Baitul Maqdis yang telah dihadapi mereka selama ini? Katakanlah, wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Demikianlah pula kami telah jadikan kamu, yakni umat Islam, umat yang adil dan terpilih, supaya kamu menjadi saksi terhadap manusia, dan supaya Rasul, yakni Muhammad, menjadi saksi terhadap kamu. Dan kami tidak jadikan kiblat yang engkau hadapi dahulu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul kami, yakni Muhammad, dan siapa pula yang berbalik ke belakang, yakni kembali kepada kekufuran. Dan sesungguhnya peralihan arah kiblat itu adalah amat berat untuk diterima, kecuali kepada orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan mensia-siakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Akan mulakan daripada ayat 142 dan seterusnya yang dibaca tadi. Ini ayat 142 ni merupakan ayat pertama juzuk kedua Al-Quran. Terjemahannya sudah baca tadi, tidak perlulah nak bincang semua, cuma di tempat-tempat ada nota itu saja kita nak pegang. Ini cerita di permulaan juzuk kedua ni berkenaan dengan pemalingan arah kiblat. Sebab sebagaimana kita semua tahu, dalam sejarahnya Nabi SAW dengan para sahabatnya selama 16 atau 17 bulan duduk menghadap ke arah Baitul Maqdis dengan perintah Allah. Selepas itu berlakulah pemalingan arah kiblat. Maknanya Nabi SAW diperintahkan Allah supaya bertukar arah daripada menghadap kepada Baitul Maqdis, menghadap kepada Kaabah Baitullah, seperti yang ada pada hari ini. Daripada situ sampai ke hari ini duduk menghadap kepada Kaabah lah. Cuma kalau kita belajar hadis, belajar sejarah, maklum waktu itu semasa Nabi selama itulah duduk menghadap kepada Baitul Maqdis. Itulah sejarahnya, dan itu hukum itu sudah mansuh. Dan cerita itu semua terkandung di dalam beberapa ayat di permulaan juzuk yang kedua ni. Masih lagi di dalam surah Baqarah, tetapi juzuk yang kedua. Ini semua ni bercerita tentang pemalingan arah kiblat itu, apa hikmahnya, apa dia berpaling itu. Dan itu sebenarnya ujian kepada orang yang hidup di zaman itu. Sungguh sukar sebenarnya, susah hidup di zaman Nabi SAW. Macam-macam ujian. Mungkin kita kata
Apa kita tidak ditakdirkan jadi sahabat? Bukan senang jadi sahabat. Hidup sampai Nabi. Syukurlah ke mana-mana pun kita hidup bila-bila pun boleh jadi Islam tu pun muncul dah. Syukur banyak-banyak dah. Takut-takut kita mungkin kita merasa hebat dah, kita rasa kuat dah. Duduk zaman tu tak erat lagi. Cabarannya dahsyat. Madinah tu sendiri, kalau duduk di Madinah tu, dalam hadis sebut Madinah tu sendiri mengeluarkan sapah-sapah daripada orang mana tidak layak situ, dia akan terkeluar dengan sendiri. Anak rakyatnya ujian dah berat lah, perang demi perang, kena pergi belakang. Disuruh kena pergi, kalau tidak masuk dalam Quran. Begitulah keadaan sampai kiamat orang duduk baca. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu, 3 orang tak mungkin perang tinggal di belakang. Begini cerita sempit bumi ni kepada mereka, terasa kepada mereka sempit. Tu semua tak ada dalam Quran. Siapa dia hak 3 orang? Tak ada sebutlah namanya. Baca hadis jumpa. Gitu ujiannya berat. Jadi kita mujur dah. Ke mana-mana. Jadi Islam abad 20, abad 15 Hijrah, abad 21 Masihi, atau abad 20 orang hidup, tak apa. Asal hidup Islam wujud dah. Selesai dah cabaran-cabaran yang dahsyat tu. Ujian yang dihadapi oleh sahabat-sahabat tu bukan senang nak boleh lepas. Dah ni pun padan dah. Ni puak-puak sufahat Tuhan sebut, puak-puak bodoh akan berkata, apa molek-molek dulu duduk menghadap kepada kiblat tu, tiba-tiba berbalik. Tuhan tak tahu kah? Kalau hak tu molek, apa tidak daripada awal lagi menghadap kau tu je? Macam-macam faham. Mencabarkan lah tu. Tuhan tak tahu kah? Menyusah macam ni. Puak-puak munafik apa tubik lah pada masa tu je. Jadi situlah boleh tengok setara mana orang Islam dari semasa ke masa beriman kepada Nabi itu setara mana. Pak mana beriman sungguh, iman dia kental, kuat, mudah saja tu. Pas semaya lah kita learn ni, tak ada cabaran tu, tapi cabaran semaya dan nak hari bukan senang. Bukan senang waktu pun cuba-cuba fikir. Sampai ke mati, daripada balik sampai ke mati. Kena jaga waktu, kena ikut waktu. Waktu berpada letih dah. Pas sampai Nabi ni, cabaran. Itulah kita akan baca malam ni. Kita akan baca malam ni. Siapa orang-orang yang bodoh dan kenapa begitu? Baiklah, tak apa, kita tengok. Di sini ada nota 224. Pada ayat 142 ni kita ada nota, satu nota 224. Jadi yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Itu dalam ayat akhir dia. Allah menunjukkan mana Allah dia menunjukkan atau memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Jadi kepada mana jalan yang lurus, waktu Allah tunjuk. Apa itu jalan yang lurus? Sirat mustaqim tu. Sekali ni jangan jumpa dalam Quran. Sirat mustaqim, jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Tuhan tunjuk tu. Walaupun ada cabaran macam-macam dari semasa ke semasa, apa itu jalan yang lurus? Jawapannya telah pun diberikan di dalam surah Al-Fatihah pada ayat ke-6 dan ke-7. Itulah orang yang boleh jalan yang lurus. Lihat firman Allah berkenaan. Baca Safwan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bermaksud pimpinlah kami ke jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang telah engkau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi handi ni pun waktu jugalah. Antara orang nak jadi sesat tu duduk petikai lah, duduk petikai. Orang yang ikut jalan yang lurus, Islam molek, beriman molek, cabaran
demi cabaran selesai. Dia berjaya mereka hadapi. Dan Allah yang bagi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki. Jadi jalan yang lurus apa? Islam. Jadi sebagaimana kalau sebelum itu kita ikut, tidakkah daripada perintah Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, ikut mengadap Baitul Maqdis, Allah juga. Jadi hak ini Nabi itulah juga ayatnya. Ikut sajalah. Anak ayat tahu banyak-banyak ni duduk banyak macam-macam pusing tu, tak ada guna, merugikan diri sendiri. Jadi hak lurusnya mana? Iaitu Islam. Kalau orang kata Islam molek, dia jadi boleh turun molek. Lepas tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tu jadi masalah. Kalau termasuk dalam hak tu, habislah. Tak termasuk dalam siratal mustaqim tu. Jadi hak duduk takwil, duduk bertikai Nabi, duduk cocok, kita kata cocok lah, orang Islam pada masa tu, supaya berpaling tak ada lah, supaya murtad, macam-macam usaha, macam-macam bertikai. Tu termasuk dalam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi hak beriman mulai ikut siratal mustaqim tu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Alladzina an'amta alaihim tu mulai. Tak ada duduk pertikai untuk ni ya. Tu boleh. Jadi bila kita jumpa sini siratin mustaqim, kena tengok dalam Quran. Apa dia siratul mustaqim? Iaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu siratul mustaqim. Demikianlah pula kami telah jadikan kamu, yakni umat Islam, umat yang adil dan terpilih. Jadi hak terpilih ni bukan sekali. Kiblat hak tu Tuhan suruh juga. Kiblat hak ni pun Tuhan suruh juga. Hak ni terpilih. Jadi sebagaimana dipilih kepada umat Islam tu yang terbaik, umat Islam tu sendiri pun adalah yang terbaik. Itu nak cerita tu. Umat yang adil dan terpilih 225. Maksudnya ialah sebagaimana kamu telah dikurniakan kiblat yang terbaik, kamu juga telah dijadikan umat yang terpilih dan lagi adil. Wa kadzalika, demikianlah. Demikianlah tu demikian mana? Sebagaimana kamu dipilih menghadap kepada kiblat yang terpilih, kamu juga sebenarnya umat yang terpilih. Kerana itu kamu layak mendapat kiblat yang terpilih itu. Tujuan kewujudanmu ialah supaya kamu menjadi saksi terhadap manusia, dan supaya Rasul, yakni Muhammad, menjadi saksi terhadapmu. Tujuan yang sama juga tersebut di dalam surah Al-Hajj. Jadi apa tujuan Tuhan buat gini ni? Tuhan nak buat kamu ni jadi contoh lah. Contoh orang beriman lagu mana? Sahabat-sahabat tu dah mula-mula sekali dapat ayat ni. Kum wa kadzalika ja'alnakum. Kum tu kamu tu siapa mula-mula sekali? Sahabatlah. Jadi sahabat orang bersih ni, tak ada pertikai, tak ada soal, tak ada kokek-kokek, kau ni takwil, tak ada ni. Itulah orang terpilih. Itulah orang nak jadi saksi kemudian. Mana contoh anak murid Rasulullah Ni orang. Mana lagi? Ni orang. Orang ni terima perintah selalu. Terima perintah halal haram kata selalu. Tempayan Arab. Jadi sehingga Madinah lokal-lokal ni penuh dengan Arab. Tinggal selalu. Tu. Kalau ajak pergi pergi selalu. Siapa dia? Ni. Siapa dia jadi saksi? Orang ni telah menerima ajaran Islam yang benar. Rasul akui. Supaya jadi contohlah kepada dunia. Hak mana nak jadi ikutan kita? Sebelum pada ni sebut dah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman, supaya kamu beriman. Jadi contoh dah situ. Supaya sahabat tu beriman, bermakna dapat petunjuk. Sungguhlah manusia tu kalau ikut supaya sahabat. Sini pun lagu tu juga. Mereka tu bukan calon-calon orang, syuhada, jadi saksi, jadi bukti kebenaran Islam. Tu nak ayat ni. Siapa dia?
dia jadi Nabi. Siapa dia didik dia? Nabi sendiri. Dan Nabi pun akan jadi saksi. Inilah kebanggaan dia di hari akhirat besok. Jadi hak le ni tak jelas jadi saksi ni. Sebut dalam ayat ni. Mana sebenarnya jadi saksi? Hak akan apa? Semua. Bukan semua dunia lah. Semua hak hidup dalam dunia daripada Nabi Adam sampai ke kiamat tu akan menyaksikan sendiri. Kita tengok. Nabi kaya. Ni. Aku didik. Aku bawa umat ni. Gini jadi. Bila di akhirat besok. Ni di tempat yang lain ada semua ni. Allah berfirman. Baca. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Bermaksud, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dialah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agamanya, dan dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, yakni Allah, menamakanmu orang-orang Islam semenjak dahulu dan di dalam Al-Quran ini, supaya Rasul, yakni Muhammad, menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatanmu, dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Oleh itu, dirikanlah sembahyang dan berilah zakat, serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah. Dialah pelindung kamu. Maka Allah yang demikian sifatnya, dialah sahaja sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Jadi itu di dalam surah Haji, surah Hajj, dalam suratul Hajj. Jadi umat Islam, khususnya generasi awal Islam yang terdiri daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan orang-orang yang ditujukan, yakni firman Allah ini, dan dikhitab ni pun maknanya dihadap cakap lah, ditujukan secara langsung melalui ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, kamu disebut. Kamu ni wa kadzalika ja'alnakum, kum itu maknanya kamu. Jadi di sini supaya kalau kita tengok ayat ni yang kita baca tadi dengan hal ni dalam surah Al-Hajj ini, sama saja, benda yang sama diceritakan, iaitu Rasul menjadi saksi kepada kamu dan kamu pula menjadi saksi kepada manusia yang lain. Perkara yang sama. Dan di sana juga sebut cerita sembahyang, di sini pun sebut faqimus salah, dirikan sembahyang. Sama juga. Jadi cuba perhati tempat saya garis itu waktu lebih utamanya tempat yang digaris. Mereka dikatakan ummatan wasata, iaitu umat yang adil lagi terpilih. Sebab apa? Umat Islam ni khususnya mula-mula sekali itu Quran diturun, 7 ayat-ayat Quran firman Allah ni kepada manusia, sahabatlah mula-mula sekali. Kum itu sahabat mula-mula. Lepas tu orang-orang Islam sampai kiamat, kamu tu. Jadi apa yang dikatakan ummatan wasata? Dikatakan umat yang terpilih tu, umat yang adil lagi terpilih tu, kenapa? Apa sebab? Apa ciri dia? Kita nak tahu ciri dia tu. Yang dikatakan ummatan wasata tu apa? Keutamaan dia, sifat utama dia apa? Itu boleh kita tengok di dalam firman Allah. Firman Allah berikut mengisyaratkan kepada arti tersebut, yakni ummatan wasata tu apa? Baca. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Bermaksud, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia.
kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yang buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ayat ini menceritakan sebab apa umat Islam itu baik. Sifat utama dia, keistimewaan dia, iaitu disebut ummah wasatah, khaira ummah di sini. Kuntum khaira ummah, sebaik-baik ummah. Sebab apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia ada ni. Kerjanya menyuruh melakukan perkara yang baik dan mencegah daripada perkara yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Bukan cegah saja, suruh buat baik saja, tak, beriman kepada Allah. Inilah ciri utama dia. Orang yang paling baik dalam melaksanakan perintah Allah ni, itulah yang paling baik. Dan kalau kita tengok dalam sejarah umat Islam ni, sahabat dulu lah, nampak sangat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, tu jelas benar. Sehingga boleh jadi contoh, boleh jadi saksi lah. Boleh jadi contoh. Khairul ummah. Macam mana khairul ummah? Jadi kita belajar sejarah, kita tahu lah. Jadi hak ni kuntum kamu. Tuhan tuju. Kamu ni siapa? Hak mula-mula kena sahabat lah. Kalau hak mula-mula tu tak tepat dah, tak kena dah, lagu mana? Kalau hak mula-mula tu tak kena dah, kamu tu sebaik-baik umat, dah, kamu tu sejahat-jahat umat. Supaya Syiah kata lah, dia putar sejarah tu, jadi sahabat ni yang paling jahat. Tak kena lah firman Allah ni. Hak mula-mula orang Islam tu, hak dikatakan sebaik-baik umat tu, dah kena kali belakang. Pelik juga tu. Hak sezaman dengan Nabi, semasa Nabi nak terima tu Quran ni, kamu sekali dengan Nabi lah siapa? Nabi seorang ke? Dah, ramai buat dia nya, pengikut-pengikut dia, sahabat tu. Jadi hak tu lah sebaik-baik. Memang apa? Kalau kita belajar sejarah sungguh, baca hadis, tahulah hak tu lah sebaik-baiknya. Kemudian dia kena ikut dia tu. Sebab dia tu, mereka tu orang yang dididik oleh Nabi secara langsung. Mana lagi nak dapat contoh lebih baik? Tiba-tiba kalau kita kata jahat pula, tak molek pula, maknanya Nabi tak pandai lah. Pilih anak buah, tak pandai didik orang. 23 tahun tak jadi juru, jahat semacam. Ya Allah, aku dah benci. Lepas tu saya kata kamu siapa? Tentu mula-mula sekali kena dia betul. Tak bercanda. Sebab tu kata tak boleh. Fahaman yang salah ni dia jadi gitulah, tak molek. Kalau kita ikut molek sahabat terbaik, ya Allah sungguh memang terbaik. Dan kamu betul lah, situ betul, memang baik sungguh, memang khairul ummah sungguh. Tapi kalau kita pakai hak demo tu, habis terbalik payah lah, jadi susah habis lah. Jadi tak betul lah Tuhan royak ni khairul ummah ni. Bahkan kalau tak kena demo tu, siapa dia hak lain? Siapa dia? Nak sebut orang abad 21 ni paling baik di kalangan umat Islam. Bukti, banyak buktinya. Ada 50 berapa, 57 ke berapa negara Islam. Siapa dia takut? Orang Islam kaya-kaya, nak kira kaya, nombor 1 dalam dunia ni Qatar, Islam. Nombor 2 Islam. Apa boleh buat kan? Boleh buat apa? Orang kafir takut ke? Pasal apa mana orang masuk Islam? Orang masuk Islam. Sekarang dengan ramanya orang Islam ni buat kerja apa tak tahu. Sampai Nabi dulu nak lagi Islam ni keluar wilayah. Ni kau cabut ada. Kau pecah ada. Dulu Singapura, Malaysia, hilang ada. Dulu Pakistan tu 2 pecah dah. Walaupun sama Islam pun jadi Bangladesh, pecah dah. Tidak kau nak satu dah. Cuba tengok, cuba banding dengan sahabat tu. Nak hari Islam, wilayah Islam keluar. Orang masuk Islam bukan seorang 2. Empire besar, Rom dapat jatuh.
kedai gitu je. Jalan kaki apa kuda pun saya kau dua je ada. Nak banding cuba banding tadi. Nak kata zaman ni apa hal bila apa paling baik, apa paling baik sampai alim ulama dulu mengarang kitab hebat-hebat tu. Demo mujur sahabat-sahabat ni bawa hadisnya, bawa Quran, boleh tafsir Quran je. Kalau tak ada demo tu tak ada ni ulama-ulama ni. Hasil demo tu lah tu jaga tu. Quran bawa ke orang belakang lagi, bawa hadis kepada orang belakang lagi. Hasil demo tu. Ya kita jadi setara ni. Kok mana-mana pun jadi hamba orang ikut Islam. Jadi Islam sesuatu yang menarik sangat manusia. Kok mana-mana dia waktu dulu. Kalau tak ada kamu satu. Sebab tu kita tak boleh. Jadi kuntum khaira ummati ni mula-mula sekali sahabat. Kau tu kena tiru. Kalau tidak, Nabi tidak berjaya, gagal. Tak pandai Nabi. Pas tak pandai Nabi, dia bukan berhenti sekat tu. Tuhan pun tak pandai juga. Jadi apa yang pilih kau tak pandai lagu tu nya? Pula. Sebab tak kena. Sebab tu kata tak boleh. Kena ikut ni. Quran dan Sunnah. Ahli Sunnah wal Jamaah baru selamat. Selamat ke mana? Sani ni. Faham oleh Quran. Bukan ukuran dari segi bangunan tinggi. Dari segi tu memanglah pada masa tu tak ada lagi. Kau kafir pun tak ada Islam. Sebetulnya dah. Tak, bukan ukuran situ nilai manusia ni, kejayaan manusia ni bukan situ. Kalau nak kira situ, kalau berlaku dulu benda kita lah, benda orang sambil ni lah. Apa kalau bendara berkembang tu tempat kita tu Pak Burj Khalifah tu Islam juga. Burj Khalifah kata tinggi tu buat lebih kau orang Islam dengan sebab tu. Lebih dari satu sudut yang betul, tapi dari sudut yang lain. Pencapaian yang dicapai oleh sahabat-sahabat dulu. Adakah kita setara tu? Ada pun sabit demo tu lah. Kita boleh setara ni sabit demo tu. Jadi kuntum khaira ummatin ni hak sebenar. Ta'muruna bil ma'ruf. Selagi tu ada hak ni, moleklah sebaik-baik umat lah. Inilah mesej utama Nabi. Bawa agama Islam ni lah, tak siapa ni. Baik. Lepas tu dua-dua ni tu mana? Dan kami tidak jadikan kiblat. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha. Dan kami tidak jadikan kiblat yang engkau hadapi dahulu. Maknanya hak dahulu tu pun daripada Tuhan juga. Dasarkan ayat ni, hak dulu tu pun daripada Tuhan juga. Walaupun tak ada dalam Quran. Suruh menghadap kepada Baitullah, menghadap kepada Kaabah ni tak ada. Suruh menghadap Baitul Maqdis tak ada. Terus carilah dalam Quran. Tapi Tuhan ada sebut sini hak kiblat yang kami jadikan dulu. Tu mana? Ke arah Baitul Maqdis lah tu. Apa tu? Apa hikmah? Apa tu jadi bertukar. Dan kami tidak jadikan kiblat yang engkau hadapi dahulu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi ujian. Tuhan nak uji rupanya. Nak uji hak semasa tu. Sebab itulah saya kata dah tadi, berat hidup zaman Nabi ni. Berat. Ujian bagi melahirkan pengetahuan kami. Tuhan tahu dah. Nak nyata hak Tuhan sedia kala dah tahu dah. Tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul, Rasul kami, yakni Muhammad. Dan siapa pula yang berbalik ke belakang, yakni kembali kepada kekufuran. Tuhan nak tengok tu. Tu hikmah. Sebab tu kata Allah hebat. Hak Islam dulu ni kan, kalau kita perhati ni tengok cabaran dalam Quran, ujian bukan nak boleh orang panggil sahabat ni. Nak boleh jami syurga ni dalam Quran, jami syurga. Dalam hadis tu tak kira lah banyak lah. Orang lagu mana kan? Ni orang panggil sahabat ni tak ada seorang apa. Paling tak ada. Kalau ada situ, Tuhan nak tunjuk lah. Rupanya dia tidak Islam ngerti. Munafik ada. Ataupun puak Yahudi memang lah ahli kitab tu. Padahal dalam kitab dia pun ayat dah. Nabi akhir zaman ni ngadak kepada kiblat ni dulu.
lepas tu tukar kiblat. Kau ada. Dia sepatutnya mula-mula sekali nak masuk Islam je. Dah kau jadi kau tebak kekufuran je. Mana orang mana? Padahal sepatutnya dia lah dulu-dulu lagi. Dah. Jadi hak jahil-jahil ni kan. Gitulah hak munafik. Kalau kata sahabat dah. Tu mana kau ni tengah duduk semaya pula tu. Ni dalam Quran ni tak adalah sebut. Kalau kita baca hadis kan, tapi dah muka banyak sama dah. Muka kita tafsir di Quran dengan Quran kan. Jadi tak boleh gimana lah kau tu. Kalau nak royak lah, kalau nak royak. Berdasarkan hadis. Tengah duduk semaya pusing lalu. Ada orang pergi royak, tukar dah kiblat kita ni. Tengah duduk semaya pusing. Payahkanlah satu masjid. Pusing. Mana tu email tadi duduk depan. Mari duduk ni. Musing. Mari. Bayangkanlah. Tengah duduk semaya. Maknanya sahabat-sahabat tu tahu dah. Sebab itulah qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Itulah dalam Quran disebut ni. Kami duduk tengok dah, kamu duduk lenggak-lenggak ada kata. Sesuatu duduk tunggu bila dah nak mari. Nabi tahu dah tu. Tidak lama ni ngadap kau ni. Tidak lama. Jadi royak dah, kira-kira Nabi ada isyarat dah tu. Sebab itu mudah tu sahabat tu. Bila ada orang royak duduk tengah semayang, pusing selalu. Itu nak ceritanya. Siapa yang nak berbalik kepada kekufuran? Hak beriman semua tak ada lah. Hak ikut as-siratal mustaqim. Dalam ayat ni pun yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Siratul mustaqim tu orang dalam surah Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi alladzina an'amta alaihim tak ada gapo. Tak ada gapo. Kau nampak lagi iman dia tu. Kau terselah lagi. Kau bersinar lagi iman dia tu. Tapi hak munafik di satu pihak yang lain nampak. Selama ni kita tak tahu. Munafik ni siapa? Hak tidak betul-betul Islam. Hak dalam hati itu sebenarnya tidak Islam. Nampak sini. Sebab tu Tuhan beri ujian dari semasa ke semasa tu. Nak beri jadi supaya tukang mah, kita kata tukang mah nak bersihkan mah. Lagu mana? Kena ada proses dia tu. Kena ada proses dia. Barulah jadi kilat. Barulah jadi bersinar malah. Barulah layak duduk di dada manusia, duduk di lengan manusia. Barulah layak. Baik, sini kita ada dan kami tidak jadikan kiblat yang kau hadapi dahulu. Ini isyarat. Sini ada isyarat bahawa ada menghadap ke lain dulu kiblat ni. Walaupun tak ada sebut dah sini Baitul Maqdis, tak ada sebut. Tapi ada lah. Itu isyarat. Baik, 227 menunjukkan kiblat sebelum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menghadap ke arah kiblat yang lain ketika bersembahyang. Boleh dua-dua ni, dua-dua ni ya. Dua-dua ni. Dia ada hari. Dua-dua ni cakap saksi tadi tak ada habis lagi dah. Dan menjadi saksi terhadap kamu dua-dua ni. Tidak dijelaskan di sini tempat dan masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi terhadap para sahabatnya dan umatnya. Tetapi pada dua tempat lain di dalam Al-Quran tersebut dengan jelas bahawa kesaksian itu akan berlaku di hari kiamat nanti. Waktu jelas. Lalu ni pun kita boleh tengok dah. Tapi jelas benar. Semua ada mati-mati dah dulu. Boleh tengok berlaku. Ni orang Islam. Istimewa sangat umat Muhammad ni sina-sina ni. Sina-sina ni cuba berseri-seri wajah ni di pada mahsyar esok. Sana. Nak jadi jelas dalam dunia ni baca sejarah baca sejarah saja. Hak dah mati-mati dah dulu umat Nabi dulu tak boleh tengok. Nabi jadi saksi. Inilah anak buah aku bangga dengan buah ni. Boleh tengok. Mana di akhirat esok. Baca ni. Allah berfirman.
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Bermaksud, maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir pada hari akhirat kelak apabila kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, iaitu Rasul mereka sendiri, menjadi saksi terhadap perbuatan mereka, dan kami juga datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi terhadap umatmu ini. Pada hari itu orang-orang yang kafir dan menderhaka kepada Rasulullah suka jika mereka disamaratakan dengan tanah, yakni di dalam bumi, dan ketika itu mereka tidak dapat menyembunyikan sepatah kata pun dari pengetahuan Allah. Jadi situ betul-betul dapat disaksikan oleh semua, dapat dilihat oleh semua kelebihan umat Muhammad ini. Jadi hal lebih tadi apa? Tadilah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah berfirman lagi, yang dibaca. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Bermaksud, dan ingatkanlah tentang hari kami bangkitkan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang saksi terhadap mereka dari golongan mereka sendiri, dan kami datangkanmu wahai Muhammad untuk menjadi saksi terhadap mereka ini, yakni umatmu, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat dan berita yang menggembirakan bagi orang-orang Islam. Jadi yang kita baca tadi kiblat tu, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, menunjukkan sebelum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menghadap ke arah kiblat yang lain ketika bersembahyang. Jadi ini menunjukkan begitu, ada kiblat lain, walaupun tak sebut dalam ayat ni, tak sebutlah Baitul Maqdis ke apa tu, memang tak ada lah mana-mana pun. Waktu tu kena tengok hadis, kena tengok hadis. Dalam Quran sekadar tu je, tapi ke mana-mana pun ada isyarat bahawa orang Islam ni dulu menghadap kepada kiblat lain selain daripada hak kita dulu menghadap siapa kala ni. Dan waktu kira-kiranya sudah mansuhnya sepakat, tak ada khilaf ulama mazhab mana pun, tak ada khilaf. Tak boleh dah hari ni nak menghadap kepada Baitul Maqdis tu, walaupun dulu pernah Nabi menghadap ke situ. Pernah. Sunnah Nabi jugalah. Apa ni 17 bulan 16 bulan tu sunnah Nabi, tapi sunnah tu tak boleh diikut dalam ni sebab mansuh. Sunnah ni kalau mansuh sahih, ada dalam kitab sahih, ada hadis Bukhari dalam gapo ayat belaka tu, tapi tak boleh pakai sebab sudah mansuh. Tenda. Buktinya daripada Al-Quran sendiri bahawa sebelum menghadap ke arah Kaabah di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghadap ke arah kiblat yang lain, yaitu Baitul Maqdis. Ialah firman Allah sebelum ini. Sebelum ini pun ada isyarat juga, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ini pun menunjukkan gitu juga, menunjukkan sebelum tu ada menghadap ke lain. Bermaksud apakah sebab yang memalingkan mereka, yakni umat Islam, dari kiblat yang telah dihadapi mereka selama ini? Mana kiblat tu? Kita tak dapat tahu daripada Quran. Hadis ada. Baitul Maqdis lah, Baitul Maqdis. Tapi ada sebut. Lagu tu cara beza Quran dengan hadis ni. Sebab itu dia penting hadis. Sebab tu dia popular. Sebab banyak perkara kalau tidak sama-sama. Dia ada ayat kiblat dulu tu, tapi kiblat ke arah mana? Tak ada sebut. Nama apa? Kalau hari ni Baitullah, nampak Kaabah ada sebut waktu tu. Tapi kalau Baitul Maqdis tak ada sebut. Kita tahu melalui hadis. Tapi untuk nak tahu asas tu dalam Quran ada dah. Dalam Quran ada. Walau bagaimanapun perintah Allah yang terang di dalam Al-Quran supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis, langsung tidak tersebut di mana-mana pun. Itu dalam Quran. Berbeza keadaannya dengan perintah Allah
supaya umat Islam menjadikan Baitullah dan Kaabah sebagai kiblat mereka ketika bersembahyang. Ia tersebut dengan jelas pada ayat ke-144 ni. Tukar ni 144 ni, 149 dan 150 selepas ni beberapa kali sebut kiblat hak seterusnya sampai kiamat. Hak tu sebut dengan jelas. Hak tu tak perlu pada isyarat gitu. Tak perlu. Takut kalau nama kalau sebut jadi lagu lain pula. Kira-kira je tu dah dah lah tu manusia ni. Kan boleh kira manusia. Mudah nak meruk selalu. Mudah nak meruk selalu. Tengok orang nampak keramat sikit, nampak kulit sikit. Mula bagi air tahu banyak benar penuh masjid dah. Orang kita ni mesti lagu tu. Kalau sebut Baitul Maqdis, sudah. Mungkin pakak hong nak agilah kedua. Pada tak sebut lah, tak payah sebut. Mungkin tinggal ada yang tak, ya pun tak lidah. Walaupun Nabi buat pun kita tak lidah. Nabi pun sepanjang hayat dia tu je. Lepas tu kan dia mengadap Honi lah. Honi jadi tumpuan kita. Kalau nak Honi lah. Honi. Tak payah katalah tak sepunya lah kita Nabi mengadap dua-dua. Zaman Nabi dulu mengadap dua-dua. Kita tak ada dua. Nak buat kata 17 bulan dah. Tak boleh. Tak boleh. Sepenuh dah agama kita terima. Lagu ni lah. Tentu sekali perintah berkiblat ke arah Baitul Maqdis itu telah diberikan oleh Allah melalui hadis. Jadi Nabi tahu mana suruh. Dalam Quran tak ada. Kalau orang kata nak pakai Quran saja, buat Quraniyun orang panggil, buat nak pakai Quran saja tak saya pakai hadis ni. Satu masalah juga. Baik. Mana kita tahu? Dalam Quran ni tak ada sebut. Nabi tahu, dia pandai dia mengadap pada Baitul Maqdis, dia tahu mana? Dia tahu kat mana? Cuba ayat dalam Quran ada mana? Kamu semua mengadaplah pada Baitul Maqdis 17 bulan. Ada? Ataupun kamu semua mengadap kepada Baitul Maqdis dulu. Ada? Tak ada. Lepas tu Nabi mengadap tu dia buat suka-suka dia kok mengadap Baitul Maqdis. Ada daripada Allah menunjukkan Allah beri kepada Nabi kita ni bukan Quran saja. Hadis tu dia beri juga. Kalau tidak Nabi tahu mana? Dalam Quran tak ada ni. Ini bukti bahawa hadis ni hujah dalam agama. Kalau tidak Nabi tahu mana? Suruh menghadap pada Baitul Maqdis. Sebut nama jelas tu menghadap Baitul Maqdis dalam hadis. Ini menunjukkan tak betul hak sebut Quraniyun. Hak nak pakai Quran saja tu kata pada Quran. Dalam Quran ada berlaku. Dan Nabi terima daripada Allah dan Quran saja. Hadis tu dah tak kena. Sebab ni buktinya. Dan Tuhan kata hak tu pun perintah dia juga. Perintah dia tu dulu. Perintah dia di mana dalam Quran? Tak ada. Menunjukkan dalam hadis tu pun Allah juga, wahyu juga orang panggil. Cuma ulama dia buat kajian, dia beri istilah yang berbeza lah. Ni wahyu jali orang panggil Quran. Hadis tu wahyu khafi. Itu lah istilah. Wahyu juga. Ni wahyu jali, ni wahyu khafi. Wahyu khafi tu tak boleh nak baca dalam sembahyang. Tak boleh. Nak kata qul huwallahu ahad misalnya. Tak boleh baca hadis tak jadi. Hak tu tak boleh. Dia kena Quran tu. Barulah nampak beza Quran dengan hadis tu. Nampak. Tapi ke mana-mana pun siapa kenal. Nabi tahu tu daripada Allah juga. Bukan mana-mana dia menghadap pada Baitul Maqdis ni. Lepas tu baru dapat wahyu daripada Tuhan. Hak tu pun wahyu juga. Sebab apa? Gitu beza tu. Sebab hak ni wahyu untuk kekal selama-lama. Jadi hak tu pada hadis ya. Tak pada dalam Quran. Muka sementara aja 17 bulan. Jadi kalau tak sebut dalam Quran apa tak apa hak tu. Sebab hak tu memang akan basuh pun. Tapi kok mana-mana pun Nabi tahu mana. Kalau berdasarkan Quran tak ada. Jadi ini menunjukkan hadis itu hujah dalam agama. Kalau kita kata tak ada hujah, berat. Jadi Nabi mana-mana lah dulu menghadap Baitul Maqdis tu. Tuhan tak suruh. Tuhan suruhnya menghadap Kaabah ni saja. Pak dulu mana-mana. Jangan gitu. Kita tuduh Nabi pula tu. Jadi rosak.
rosak banyak. Kena ingat molek kita ni pun baca ni, buat tafsir Quran dengan Quran ni bukan dengan maksud nak kata Quran saja boleh pakai. Dah. Hadis pun kita duk mengajar juga. Cuma ni nak khusus ni supaya tahu hak dalam Quran sekat mana. Tu lah. Bukan orang yang hak tidak dalam Quran itu tak boleh makan. Dah. Jangan ambil kesempatan pula. Ni nak tahu, biar jelas. Hak dalam Quran sekat mana? Ni. Tapi ada isyarat dah. Tuhan kata hak tu dia juga. Bui suruhnya. Hak dia bui tu duduk mana dia bui? Dia tak ada dalam Quran. Hadis lah. Selesai. Hadis. Selesai. Bukan setepat. Dalam Quran dia sebut hak tak ada dalam Quran ni sebagai perintah Allah. Banyak. Perintah Allah tu dalam hadis ada. Maknanya hadis tu pun daripada Allah juga. Cumanya apa bezanya kita pula? Kita kata Quran dengan hadis. Dah daripada Allah belaka. Hadis ni Tuhan beri maksud dia. Lafaz tu Nabi sendiri. Mari dalam sebab kita lah mari fikirkan apa-apa dalam kepala kita. Lepas tu kita pun kata dengan mulut kita. Hak mari tu boleh gambar? Tak boleh gambar. Tapi kita kalau kita nak royak, ginilah. Kalau ikut bahasa Melayu, Nabi tu bukan Arab. Jadi royak ke Arab lah. Gini maksudnya. Ada pun Quran, lafaz tu sendiri mari gitu pada Nabi. Bukan Nabi buat diri dah. Jadi hadis tu hak daripada Tuhan juga, tidak salah. Sebab mari dalam fikiran kita. Lepas tu kita pun royak dengan mulut. Salah kok? Itu kita menggambarkan apa yang ada dalam fikiran kita lah. Hak mari dalam fikiran kita, hak ni pun daripada Tuhan juga. Tapi Tuhan beri ni nak suruh beza tu antara Quran dengan hadis ni beza. Tapi daripada Allah belaka. Pak kita tak ada hadis-hadis pun tak ada kan. Ilham Tuhan beri misalnya. Tuhan juga tu beri tu. Kalau duduk dalam kepala kita, kita tak ayat orang mana orang tahu. Kita fikirkan tak tahu. Bila kita baru tahu ni maksud dia. Gitulah. Ada pun Quran ni mari gitu dan Jibril wak mari gitu. Jibril wak mari gitu. Lafaz dia tu. Tak boleh nak pindah, tak boleh nak kapur. Kalau hadis ni Nabi tak kata ke diri dia sendiri. Ni kan selalu kita, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Siapa kata wahai Muhammad? Takkan Muhammad nak kata ke dia sendiri. Wa ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha. Tidaklah kami jadikan kiblat yang engkau. Nabi nak kata ke diri dia sendiri engkau. Ni menunjukkan Quran ni panggil daripada Allah. Tuhan tunjuk ke Nabi itu. Tuhan tegur Nabi. Kalau hak dia sendiri tidak lagu. Tu dalam hadis tak ajar dia tegur diri dia sendiri. Dia tegurkan ayat dah lah. Itu beza di antara Quran dengan hadis. Dan selepas ini tentu sekali perintah berkiblat ke arah Baitul Maqdis itu telah diberikan oleh Allah melalui hadis atau sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini secara tidak langsung menunjukkan kehujahan sunnah Rasulullah dalam Islam. Kehujahan itu kalau dalam bahasa Arab dia panggil hujjiyah. Hujjiyah makna kehujahan. Dia jadi hujjah dalam agama. Hadis itu. Sehingga Allah dengan tegas dan jelas berfirman begini. Baca. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, bermaksud dan kami tidak jadikan kiblat engkau hadapi dahulu. Rupa-rupanya berkiblat kepada Baitul Maqdis itu juga merupakan ketetapan Allah berdasarkan firman Allah ini, meskipun perintah menetapkannya langsung tidak tersebut di dalam Al-Quran. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Baitul Maqdis ketika bersalat dan arahan baginda kepada para sahabatnya supaya menghadap ke arah Baitul Maqdis ketika bersalat disebut Allah di dalam ayat ini sebagai ketetapannya sendiri. Jadi Allah yang suruhkan itu. Ayat 228 ni apa? Lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibaihi. Siapa hendak ikut Rasul dan siapa hendak berpaling tak ada. Siapa hendak kembali kepada kekufuran. Beginilah terjemahan yang tepat
dan selamat bagi firman Allah, illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibaihi. Jadi sebab kita terjemah tadilah, sebab terjemahan harfiah, ni main bahasa sikitlah. Sebab terjemahan harfiah bagi lina'lama ialah supaya kami mengetahui. Jadi Tuhan buat begitu tu, suruh menghadap kepada Baitul Maqdis dulu, lepas tu tukar kemudian. Apa yang tukar tu? Tuhan nak tahu. Mana sebelum pada tu kira-kira tak tahu lagi lah. Payahlah betul. Tak tahu lagi lah. Lepas tu baru dia tahu, orang ni ikut Nabi, orang ni tak sih, duduk takwil, duduk pertikaian, misalnya. Jadi Tuhan baru tahu dia. Tak boleh. Sebab tu perhati molek terjemah tadi. Perhati molek terjemah tadi. Cuba tengok ni. Bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang melahirkan pengetahuan kami, supaya nyata hak kami sedia tahu dah tu, nyata hak tu kepada orang lain juga. Selama ni Tuhan tahu dah orang ni hak munafik, orang ni hak Islam sengerti. Ni bila berlaku tu orang boleh tengok dah. Supaya hak Tuhan sedia tahu, sedia kala tahu tu, orang lain pun boleh tahu. Terjemahan seperti ini mungkin menimbulkan kekeliruan kepada sesetengah orang, sebab dia akan ada, kita akan jumpa dalam terjemahan-terjemahan tertentu, dia akan kata supaya kami mengetahui. Beringat sikit, betul dari segi makna harfiah, betul, tetapi kalau makna mafhum dia sebenar, seperti kita buat tadi. Kalau tengok di dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman pun betul, lagu tu comel, comel. Kalau tidak, menimbulkan kekeliruan kepada setengah orang bahawa Allah baru mengetahui perbuatan hamba-hambanya setelah mengujinya terlebih dahulu. Dia tidak mengetahui tentang sesuatu perkara sebelum ia dilakukan oleh manusia. Jadi gitulah. Sedangkan ujian Allah terhadap manusia bukanlah untuk mendapat pengetahuan daripada reaksinya, sebaliknya untuk membuktikan kebenaran apa yang telah diketahuinya kepada orang-orang lain. Itu sama-sama pun Tuhan lagu tu, dia tu tahu dah, dia tanya lagu mana dia tanya malaikat dia, lagu mana orang berkata muka bumi tu apa, dia tak tahu kau. Sekali lalu tu kita tengok macam dia tak tahu. Dia tanya daripada malaikat pun ayatlah, dia tahu dah. Dia tahu. Jadi tanya apa? Nak suruh tahu, nak suruh kita semua tahu Tuhan ni macam mana. Tidak sambil lewat dah. Tanya. Betul. Kalau betul, aku tahu dah sebenarnya. Tak payah tanya. Itu maksud dia. Begitulah juga. Banyak tempat ni kita akan bertemu dalam agama ni, sama ada dalam Quran atau dalam hadis lagu tu. Jadi kena beringatlah. Kena beringat. Jangan sampai jadi keliru. Antara bukti bahawa Allah, ni ada silap sikit ni, kena baikilah dalam nota tu kan. Kita tengok sini atau kita tengok di skrin ni. Antara bukti bahawa Allah telah, bukan tidak. Situ tidak tu tertulis tidak tu. Antara bukti bahawa Allah telah mengetahui sesuatu yang belum diketahuinya, ada sesuatu yang dikatakan belum diketahuinya, begitu. Melainkan setelah menguji manusia terlebih dahulu, ialah firman Allah. Ni bukti bahawa Allah tahu dah ni. Takut-takut kita kata tadi, tu bukti Tuhan tak tahu. Dia buat sendiri, nak tengok lah lagu mana, sebab dia tak tahu sebelum pada tu. Dah tak betul, kena tengok ayat kemudian. Ni ayat ni baru kita tahu bahawa Tuhan tahu dah sebelum tu. Ni bukti, ni salah satu bukti bahawa kalau benda-benda lagu ni kalau jumpa, jangan kita ingat Tuhan tak tahu. Tuhan tahu dah. Apa bukti? Tengok ayat ni. Ni Quran juga. Tak baca. Apa ni? Siapa baca? ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية
يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Bermaksud kemudian sesudah kamu mengalami kejadian yang menduka citakan itu, Allah menurunkan kepadamu perasaan aman tenteram, iaitu rasa mengantuk yang meliputi segolongan dari kamu yang teguh imannya lagi ikhlas, sedang segolongan yang lain yang hanya mementingkan diri sendiri, menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar, seperti sangkaan orang-orang jahiliyah. Mereka berkata, adakah bagi kita sesuatu bahagian dari pertolongan kemenangan yang dijanjikan itu? Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang telah dijanjikan itu semuanya hak Allah. Dialah sahaja yang berkuasa melakukannya menurut peraturan yang ditetapkannya. Mereka sembunyikan dalam hati apa yang mereka tidak nyatakan kepadamu. Mereka berkata sesama mereka, kalaulah ada sedikit bahagian kita dari pertolongan yang dijanjikan itu, tentulah orang-orang kita tidak terbunuh di tempat ini. Katakanlah, wahai Muhammad, kalau kamu berada di rumahmu sekalipun, nescaya keluarlah juga orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah akan terbunuh itu ke tempat mati masing-masing. Dan apa yang berlaku di medan perang Uhud itu dijadikan oleh Allah untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Jadi hak kita nak perkenaannya tengok hak garis itulah. Hak garis itu. Jadi hak garis itu apa? Wallahu alimun bidzatis sudur. Jadi tadi dia kata dia uji tu, hendak uji tu. Apa yang ada di dalam dada kamu tu hendak uji. Lepas tu dia kata, aku tahu dah. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia, di dalam dada manusia. Ini menunjukkan Tuhan tahu dah. Walaupun dia uji tu nak membuktikan kalau dia tahu kepada orang lain. Ni dalil dia. Ni dalil dia. Bahawa Tuhan tu dia kala tahu dah. Lepas tu apa ujian? Uji tu bukan dia nak tahu, nak suruh. Hak dia tahu dah tu, biar orang lain tahu kata. Biar menjadi kenyataan. Jadi hak bahagian bergaris itu hak berkenaannya. Di penghujung ayat ini Allah berfirman bahawa dia, yakni Allah sentiasa mengetahui akan segala yang ada di dalam dada, mana isi hati yang ada di dalam dada manusia. Kalau begitu, tentu sekalilah dia tidak perlu menguji manusia untuk mengetahui isi hatinya, kerana sememangnya dia telah pun mengetahui tentangnya. Segala ujian yang diberikan hanyalah untuk membuktikan kepada orang-orang lain semata-mata, selain daripada mempunyai hikmah-hikmah yang lain lagi. Gitu. Jadi Tuhan kan, salah satu sifat dia Al-Hakim. Al-Hakim, Hakim tu mana maha mengetahui lah, dalam ilmu dia. Jadi bila kata Al-Hakim ni, segala benda dia buat tu ada hikmahnya. Jangan kita tengok Tuhan buat langit bumi ni dalam 6 hari, waktu dalam Quran sendiri dia bayar. Jadi ini menunjukkan Tuhan lemah. Kenapa dia tak boleh buat selalu kau? Gong sekali, kun fayakun jadi berlaku. Tak boleh. Boleh, dia ada hikmah. Hikmah ni supaya juga ni dia ada hikmah tu. Apa menghadap kiblat dulu lepas tu kok ni? Nak tengok nak supaya nyata kepada orang lain. Dia tahu dah hak mana munafik, hak mana Islam sungguh, dia tahu dah, supaya nyata kepada orang lain. Begitu juga ni apa? Dia bukan lemah. Sebab tu kita belajar akidah ni Maha Kuasa. Dia boleh buat belaka. Apa-apa dia buat gitu. Hikmah. Kerana hikmah. Nak royak benda besar ni, manusia kena belajar dengan Tuhan. Sedangkan Tuhan Maha Kuasa gitu, dia tidak buat sekaligus. Kita nak buat apa-apa pun kena tahu. Cuba tengok dalam dunia Tuhan buat ni, sistem dia lagu mana. Tidak duduk tanah pohon mokhtar tu, tubik pohon mokhtar selalu jadi besar selalu. Dah. Dia proses dia. Tuhan tak boleh ke apa? Boleh. Tapi lagu tu cara nak ayat kamu ni terikat dengan orang tu. Jangan duduk gaduh sangat, jangan gopoh.
Kena siapa masuk dia. Gitu. Aku ni boleh buat kan aku tak gitu. Jadi kamu pun kena belajar lah. Tak usah duduk sombong, tak usah duduk rasa hebat sangat. Pasal kamu ni kena lagu tu, kena peringkat-peringkat. Kena belajar tu. Malaikat warga pun ni jago goni, ni jago goni, nak ambil nyawa manusia. Tak ada, kau Tuhan nak ambil seorang. Boleh dia nak seorang, tapi dia buat gitu. Nak rayaknya satu kerajaan ni, dia kena ada kaki tangan dia. Tu kerajaan Allah, dia boleh buat, tapi nak ajar kepada. Itulah orang panggil hakim, bijaksana. Dia nak ajar dia tu, guru juga Tuhan tu. Bijaksana, alim orang alim dah ke mana? Dia pendidik, pendidik dia pandai nak buat daripada hak tak sempurna jadi sempurna. Dah ke mana cara? Ada kutu cara. Jadi kita manusia ni kena faham lah. Jangan jadi diktator. Dia kuasa hebat, kita sendiri boleh buat berlaku. Tak jadi lagu tu. Memang dunia kita tengok memang lagu tu. Nak buat masjid ni pun bahagian melah orang lain, bagi atak orang lain, bahagian kat dia ni kata mozaik kapal ni orang lain pula. Tengok tu. Boleh juga, molek juga, betul lah. Kalau nak buat belakang tak sempurna, tak boleh buat belakang juga. Ada ayatnya. Jadi aku buat ni, anda semua ni untuk kamu. Kamu tu kena tahu nak buat lagu mana. Lagu tu kena tahu. Jangan duk kira saja. Setara aku, tu kena belajar. Kena belajar. Itu maknanya hikmat. Dia ada hikmat-hikmat yang lain lagi, banyaklah hikmatnya. Tapi sekadar tu pun cukup dah kita tahu. 229 ni duduk mana? Dan Allah tidak mensia-siakan imanmu. Allah tidak mensia-siakan imanmu. Jadi hal ni dia sebut ni, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak mensia-siakan iman kamu. Iman ni gapo dia pula? Dia bahasa Quran. Sebab itulah bila-bila mudah pun walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami mudah, bila-bila mudah dia ada tempat hak payah. Sebab tu kena mengaji. Kena mengaji. Kalau tidak talak lain jadi wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi tadi kita baca dan Allah tidak mensia-siakan imanmu. Apa dia? Iman. Cuba hati. 229. Imanmu Allah tidak sia-sia. Kita beriman tidak sajalah. Termasuk solatmu dan para sahabatmu yang telah menghadap ke arah Baitul Maqdis sebagai kiblat sebelum itu, ia juga tidak akan disia-siakan oleh Allah. Lama kena berasa mari. Dulu jadilah ke mana dah? Orang lain tak boleh nak tu dah bukan. Kalau tu jadi tak sah semaya. Kita buat hak kurang kau. Dulu tu dah Tuhan tidak sia-sia. Hak tu boleh pahala juga. Bahkan bila lulus dalam ujian lagi banyak pahala. Kepada sahabat-sahabat dulu itu. Jadi iman kamu di sini, iman kamulah yang mendorong kamu dulu menghadap ke sini. Atau menghadap ke sini, iman Allah tidak sia-siakan. Jangan berasa saja tak ada, dia ada nilai dia sendiri setiap apa yang berlaku tu. Terutamanya kepada sahabat terasa benar lah Pak ni. Sebab ada setengah-setengah tu kata pada ke mana sahabat-sahabat ni kita dalam hadis lah, dalam Quran ada dah. Dalam hadis kan banyak lah sahabat-sahabat ada kata pada ke mana lah sahabat-sahabat kita hak mati dulu. Dia dah ngadak kotu je. Ngadak ke Kaabah ni tak ada mati. Tuhan kira kau. Hanya mari perasaan lah kata. Ni ayat ni menyelesaikan masalah tu. Kena ingat Tuhan tidak sia-siakan. Hak dulu pun kena iman juga. Jadi iman tu nilainya duduk situ. Kehendak iman lah, mana hidup lagi tu selepas tu ketika pemalingan arah kiblat, iman juga lah yang mendorong dia menghadap kepada Kaabah tu. Jadi iman tu ada nilai dia sendiri.
Sekarang ni kita tidak mana-mana iman juga. Walaupun kita tahu dalam hadis Nabi mengadap kau tu, kita tidak mengadap kan? Tidak mana-mana kita apa? Iman lah tu. Iman kita pada Nabi, kita tahu ni tak boleh dah. Nabi pun tinggal. Dia suruh ni. Kita buat tu. Jadi Tuhan tidak sia-siakan. Semasa Nabi dulu, kemudian Tuhan tidak sia-siakan. Semua Tuhan kira. Tuhan kira. Jadi bila kata dia kira tu kan, tidak sajalah atau sedurusi lah tu. Dia sanggup, dia jamin berlaku. Jadi legalah hati sahabat-sahabat tu. Mungkin ada tu. Tak ada kan? Tak ada. Bahkan ada masa pergi perang tu. Perang Uhud, minum arak lagi. Sahabat pada masa tu. Kalau kita nak kira sekali-sekali tengok kan tak? Lebih orang kemudian lah muka dia tak minum arak langsung. Daripada kecil faktor pak mati tak minum arak langsung. Sahabat dia minum arak juga ke mana-mana pun. Pahala ke mana? Kita nak kata kurang ke dia? Hak tu dia lebih lagi. Sebab dia zaman tu orang Quran betul-betul mencabar. Nak tengok kita ni hak siap dah. Ni tengah ketagih tengah memet turun-temurun minum arak. Tiba-tiba gak mari. Tinggal. Tu nak yang betul-betul lulus ujian. Bukan ujiannya sepanjang hayat. Sahabat Nabi sampai mati. Bukan senang nak jadi sahabat ni terpilih ni. Jadi Tuhan ayat sini tidak sia-sia. Orang kemudian pun tidak sia-sia. Tapi asasnya iman. Kalau kita doa memandang kita itu tidak beriman dengan Rasul tu orang panggil. Kalau beriman dengan Rasul, ikut Rasul lah. Tuhan tidak sia-siakan. Tak payah duduk bahasa kurang, bahasa apa dah. Molek belakang dah. Molek belakang dah. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Kemudian baca pula ni. Ini semua ni berkenaan dengan hal tu lah. Kait dengan cerita pemalingan arah kiblat. Baca sahabat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما ada suku dah lagi atau bawa pada sekali ni baca terjemahan. Sungguhnya kami melihat engkau kerap kali mengadah mukamu ke langit, maka sesungguhnya kami akan memalingkanmu ke arah kiblat yang disukaimu. Nah, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni ketika bersalat. Dan di mana saja kamu, wahai orang-orang Islam, berada, hadapkanlah mukamu ke arahnya ketika bersalat. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dikurniakan Alkitab itu memang mengetahui bahawa berkiblat ke Masjidil Haram itu adalah suatu perintah yang benar dari Tuhan mereka, dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya jika engkau membawa segala macam bukti kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dikurniakan Alkitab itu, nescaya mereka tidak akan mengikut kiblatmu, dan engkau pun tidak sekali-kali akan mengikut kiblat mereka, yang tanpa perintah daripada Allah.
Malah sebahagian mereka tidak mahu mengikut kiblat sebahagian yang lain. Dan sesungguhnya jika engkau menurut kehendak nafsu mereka setelah datangnya ilmu berupa wahyu kepadamu, maka sesungguhnya engkau kalau begitu termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami kurniakan Alkitab kepada mereka memang mengenalinya, yakni Muhammad, seperti mereka mengenali anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya segolongan dari mereka menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka mengetahui salahnya perbuatan yang demikian. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, oleh itu janganlah sekali-kali engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu. Jadi ini seterusnya kita baca tadi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi semasa duduk semaya menghadap kepada Baitul Maqdis tu selalu ni ayat dia. Kelenggok ala kata, kelenggok ala kata. Lenggok ala kata. Bapa lenggok ala kata. Mula kita berhadap kan. Salaf kata Allah di langit. Ini buktinya. Kita tidak lenggak orang dia. Dia kata, patuh hai waktu kok mana-mana pun lenggak ni ala kata kan, bukan lenggak ala ke bawah. Ala ke bawah tu tunduk. Lenggak ni ala kata dah. Tuhan semua sama. Waktu kami waktu apa mana waktu? Waktu daripada atas ke bawah, bukan daripada bawah ke atas. Tertudah waktu tu ke mana-mana pun. Jadi ini antaranya ulama-ulama dulu buat dalil juga ni bahawa kalau dalam Quran Allah di langit ni mana ni, sebabnya Nabi dulu tengok ada kata walaupun orang-orang tak setuju dia tahu lah, dia kata tidak mesti Tuhan tu di atas, cuma Quran tu mari daripada atas, jadi Tuhan tu mana bawah, Pak Quran mari daripada atas gitu. Tak boleh regi ikutlah dah tahu apa tak. Cuma selaku tadi lah. Sekarang mana tu? Salah dulu. Begitulah. Tak apalah kita tidak nak panjang kan. Jadi kami akan palingkan kau ke arah kiblat yang kau suka. Jadi Nabi ni ada kena dah kiblat. Dia daripada awal lah dia kena Baitullah. Hak kita lah ni lah. Tapi Tuhan suruh kau tu. Ikutlah. Beriman kepada Allah. Nabi pun beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah apa makna? Dan Tuhan suruh kau tu buat kau tu. Kita nak ni pun bahasa kena hak ni. Apa kena hak ni? Muka tempat kita kan. Kaabah tu duduk Mekah. Nabi tu tidak orang Mekah kan. Baitul Maqdis tu tempat orang-orang orang luar, orang lain. Betul lah Nabi anak berandung dulu. Tapi hak dia tu jauh dah tu. Dia kena hak ni. Jadi hak Nabi kena tu kan, Tuhan pun kena hak tu. Cuma seperti kita kata tadi, ada hikmat dia. Ada hikmat dia yang buat gitu. Tapi akhirnya pergi situ juga. Jadi sesungguhnya kami melihat engkau kerap kali menengadah mukamu ke langit, maka sesungguhnya kami akan memalingkanmu ke arah kiblat yang disukaimu. Saya sekarang siapa masuk tu? Ni. Itu dia. Hadapkan mukamu ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maknanya ketika bersolat, bukan ketika biasa-biasa ni enggak ada apa-apanya. Mungkin dulu cerita Nabi tahu dah ketika semaya lah kiblat ni, enggak ada kiblat ni. Ketika lain dah tak perlu. Jadi dah dapat nak sangat kamu ulama dah duduk. Tunggu ni. Ni tengok. Kamu menghadap ni lah. Pada dah tu. Cukup dah. Ujian untuk ahli kitab, ujian untuk orang-orang munafik. Tak beza ke orang Islam sungguh dengan orang Islam pura-pura. Cukup dah. Hadapkan mukamu ke arah Masjidil Haram. Ini. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi rupanya Al-Masjidil Haram itulah hak Nabi, hak Tuhan kata tardaha. Kamu kena tu. Kamu suka kalau boleh kot tu. Sebab apa? Nabi fikir, Nabi fikir apa hak perasaan dia pun yang belakang lah. Orang Arab ni lebih itulah kalau lebih tempat dia sendiri.
Ni lebih jauh ni, tempat negeri lain. Ni kalau Mekah ni, hebatkan Mekah jadi dengan sendirinya orang-orang Mekah tu dimuliakan. Dah kira-kiranya mudah sikit dah mentu nak masuk Islam. Kira-kiranya. Tapi hikmah Allah ni Nabi ni ikut Tuhan, ikut Tuhan. Hadapkan mukamu tu maksudnya dirimu lah. Dirimu. Lepas tu bicara panjang pula dah. Kalau kita bila-bila semayang pusing yang lain tak ada, batal kah? Dah. Muka ni diri kita ni. Hak Nabi raya, hak Nabi aja. Dada kita ni. Jangan buat pusing tu kan. Kepala boleh lagi. Walaupun makruh. Tu cerita fiqh dalam pula tu. Cerita fiqh lah. Jadi fawalli wajhaka, muka kamu, diri kamu maksudnya. Hadapkan ke Masjidil Haram. Diri kamunya mana? Dada tu. Dada tu. Dan muka tu sekali. Muka tu sekali. Hak tu paling molek lah. Baik. 230. Inilah kiblat yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Masjidil Haram atau Kaabah, Baitillah, Baitullah jelah. Yang terletak di Mekah, ia sama sekali tidak berarti menghadap ke arah kiblat sebelumnya iaitu Baitul Maqdis tidak disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula buat kesimpulan gitu. Nabi suka belakang tu, suruh tu kan. Kerana ia juga telah berlaku dengan perintah Allah, dan baginda bersama para sahabatnya telah mengikut perintah Allah itu dengan penuh kepatuhan. Terdapat beberapa sebab kenapa Nabi SAW lebih suka kalau Al-Masjidil Haram atau Kaabah itu menjadi kiblat. Apa ya jadi hak ni lebih? Antaranya ialah satu, ia merupakan kiblat pertama untuk manusia di bumi. Itu dalam Quran sendiri sebut. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah. Tu rumah yang mula-mula dibina, rumah ibadat, bukan rumah ni orang duduk tak kira. Tu situ. Sebab tu Nabi lebih kenal. Hak ni kerana hikmah tadi lah, kerana hikmah tadi. Yang kedua, ia telah dibina oleh Nabi Ibrahim. Sebelum ni kan kita dah baca dah. Berapa lama dah duduk baca cerita Nabi Ibrahim nak bina Kaabah dengan anak dia Ismail, dan Nabi Ismail yang merupakan nenek moyang baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ada Baitul Maqdis itu kiblat Ishaq, anak cucu dia. Kita kata jadi pak saudara dah. Moga Ismail dengan Ishaq tadi beradik. Tapi hak perekat dululah. Ni pak saudara, ni pak kita sendiri. Ismail sendiri yang bina. Hak ni Pok Bani Israel. Yang ketiga, kerana telah pun ada isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kiblat di Baitul Maqdis itu hanya buat sementara sahaja. Sudah ada dah lah tu kira-kiranya. Dia tahu dah. Kerana itulah perintah menghadap kepadanya tidak datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi wahyu Al-Quran. Sebab tu dia tak ada dalam Quran tu. Sebab benda tu benda sementara. Sebaliknya ia hanya dalam bentuk hadis-hadis semata-mata. Itulah hikmah pula apa ya tidak sebut dalam Quran itu. Sebab dia sementara. Dan Nabi pun sebut sama dah kira-kira sahabat dia tu sebut kita ni akan tukar ni. Tak tahu bila ni nak mari perintah tu. Kita ni gitu. Tapi dia sekata yang dalam Quran, dalam hadis lah pula ayat Nabi tengah semaya zuhur, tiba-tiba mari perintah. Tengah duduk semaya. Mananya ayat tadi tu dalam semaya. Nabi pusing kan? Sahabat-sahabat pusing kan? Dia tahu senang mudah nak pusing tu. Kira-kira dia mau duduk itu dah duduk kira kalau mari perintah nak ke mana. Mungkin tahu dah. Hak ni ke sini. Hak ni sini. Selatan, ke arah selatan. Hak duduk menghadap tu ke arah Baitul Maqdis tu utara. Hak ni selatan. Pak kita nak jadi mana ni kalau masjid kita ni? Duk kira dah buat dia tu. Sebab tu senang mudah. Sebab jangka dah. Tahu dah. Tunggu perintahnya mari. Dalam semayang boleh ngejak tu.
Kita kata pergerakan banyak. Itu cerita kemudian. Pergerakan yang banyak tu. Waktu tu dah Tuhan suruh. Aku tu nak mana? Nah. Kena mesti jalan kalah lah. Itu dah Tuhan suruh. Tak ada dah timbul 3 kali. Turut-turut apa tak timbul dah. Tu. Waktu cerita kemudian dah tu. Dia pada masa tu Tuhan suruh buat. Begitu. Ada sahabat pergi ke lain pula pergi. Waktu duduk tengah semaya pula. Siapa sana duduk tengah semaya. Goyak tengah semaya. Pusing selalu demo tu. Masjid dia. Mana kira-kiranya maklum dah tu. Kalau tidak maklum, berterabukkan lah. Nak apa mana? Nanti tunggu dia sudah semaya dulu lah. Dah. Tengah-tengah nak semaya, goyak. Demo tu pun pusing selalu. Tu imam makmum pusing. Hak tina ada juga kan. Pusing-pusing belakang. Macam mana berlaku dengan tenang tu? Sebab sudah jangka dah. Tahu dah kira-kiranya Nabi tu royak dah tu. Benda tu. Padahal memang tahu dah kita mengadap learning ni. Kemudian bila ke arah selatan lah ke mana? Kalau ke arah selatan, kena lagu ni. Mana tu imam kita kata lagu ni. Ngadap kau ni. Jadi tu imam ngadap kau tu. Begitu. Pusing. Imam kau. Begitu ceritanya. Payahkan lah. Tapi hak tu tak ada lah. Itu sejarah dah jadi sejarah. Tak payah pusing lah. Kita tidak akan mengadap dah tu. Selesai dah. Jadi buat masjid kau tu kiblat tu sama dah. Tak tukar dah. Hak ni cerita sejarah. Biar kita tahu sejarah. Kita duduk semaya-semaya ni. Lagu mana perkembangan ni. Kemudian ni panjang ni pula. Kita nampak sekat selalu di mana ni dah. Kita sambung sini akan datang. Dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah muka arahnya sekat dulu. Wallahu a'lam. Akhir da'wana alhamdulillah. Subhanallah.